Jadi kita bersama tetamu kita. Kita ada doktor yang pakar, yang sesuai untuk bercakap tentang soal penyakit demensia. Ni penyakit ke apa ke? Kita bersama dengan Dr. Suhaila. Bersama dengan kita merupakan pakar psikiatri dari Hospital Kuala Lumpur, Dr. Suhaila Muhammad Zahir. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik doktor. Demensia ni apa sebenarnya? Merupakan penyakit ataupun merupakan sindrom ataupun apa saja? Ya, terima kasih ya. So, demensia ni adalah merupakan sejenis sindrom ya. Dan demensia ni dalam erti kalau kita sebut dalam bahasa biasanya ya, kita panggil nyanyuk lah. Ya. Okay. Dan demensia ni bukanlah proses penuaan yang normal ataupun biasa. Ianya adalah sejenis penyakit fizikal yang melibatkan bahagian otak. Dia boleh menyebabkan penurunan kepada keupayaan otak untuk berfungsi. Demensia ni menjejaskan fungsi ingatan, pertimbangan, percakapan dan perancangan seseorang itu. Dan ianya juga boleh present dengan masalah tingkah laku ya. Dan demensia ni ada macam-macam jenis. Tapi kebiasaannya dalam 60 hingga 80% daripada pesakit-pesakit demensia mengalami masalah apa yang kita katakan penyakit Alzheimer. Okey, nyanyuk tu. Itu yang biasa istilah yang kita dengar ni, macam nyanyuk tu ialah Alzheimer. Tetapi demensia ni juga merupakan sebahagian daripada nyanyuk ke ataupun Alzheimer? Demensia tu adalah medical term. Biasa kalau kita di masyarakat kita ni kita panggil nyanyuk lah. Ya, itu biasa orang lebih gunakan. Tetapi bila kita bahasa medical ni kita panggil demensia. Okay, demensia ni ada macam-macam jenis lah macam saya cakap tadi. Dan penyakit Alzheimer ni adalah salah satu jenis demensia. Tapi kalau macam Alzheimer ni barangkali dia dikaitkan dengan nyanyuk yang umur dah tua, disebabkan faktor usia dan sebagainya. Tapi demensia ni mungkin lebih luas lagi lah. Kalau orang mungkin hari ni dia tak ingat jalan, hari ni macam silap jalan je kerjanya, pun boleh dianggap sebagai demensia juga. Itu adalah salah satu daripada tanda-tanda. Tanda-tanda salah satu ya. Tak ingat betul letak kat mana. Mana pun tanda-tanda demensia juga. Tidak. Itu demensia ni. Okey, kalau kita nak katakan seseorang tu mengalami demensia, yang pertamanya dia mengalami masalah ingatan kepada benda-benda yang baru. Bukan setakat itu saja. Kalau kita tak ingat benda-benda baru, belum lagi ada demensia. Tetapi masalah ingatan termasuklah sekiranya dia ada masalah nak berkomunikasi, atau dia tak boleh dah nak perform aktiviti harian yang biasa dia perform. Contoh nak berus gigi pun dia tak ingat macam mana. Nak mandi nak ingat macam mana ya. Masalah-masalah seperti merancang untuk membuat sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh kalau pergi ke kedai dah tak ingat ambil barang ni kena bayar. Jadi itu tanda-tanda demensia. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan kepada kami punca demensia. Adakah keturunan ataupun ikut nasib ke macam mana? Okey. Kalau kita bercakap pasal punca ni, dia ada faktor risiko lah. Faktor risiko ni kita boleh bahagikan kepada yang boleh kita ubah dan tak boleh diubah. Tak boleh diubah macam umur. Faktor umur bila meningkat usia, peningkatan usia tu adalah faktor risiko. Kalau macam kita kalau kajian menunjukkan kalau seorang tu berumur 60 tahun ke atas, kekerapan untuk dapat demensia adalah 5%. Bila umur tu meningkat kepada 80 tahun dah jadi 20%. So umur kita tak boleh ubah lah. Betul tak? Gender pun kita tak boleh nak ubah. Pun ada faktor juga. Lelaki ke perempuan lebih ramai? Kalau kita bercakap tentang Alzheimer, perempuan. Lepas tu faktor lain macam kurang upaya intelektual. Itu pun faktor risiko kita tak boleh nak ubah. Tetapi apa yang kita nak fokuskan adalah kepada faktor-faktor risiko yang boleh diubah. Seperti contohnya kalau seseorang itu ada hypertension, darah tinggi atau diabetes, kawalan darah, tekanan darah dan kawalan kandungan gula tu adalah penting untuk mengelakkan daripada mendapat demensia di kemudian hari. Lagi satu, merokok ya. Merokok sensitif sikit. Kalau dapat mengurangkan
Pengambilan smoking, rokok, ya. pengambilan rokok atau tak rokok langsung, itu pun akan mengurangkan risiko mendapat demensia. Ya. Dan alkohol, kalau heavy consumption pun boleh menyebabkan risiko untuk mendapat demensia. Okey, baik. Kejap lagi kita cakap lebih lanjut lagi. Kita ada pemanggil di talian bersama dengan kita dari Negeri Sembilan. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi satu Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ada Encik soalan berkenaan Kusrani. dengan demensia. Saya ingin bertanya dengan doktor. Masalah-masalah yang bertimbun juga, mungkin tugas-tugas yang tak dapat diselesaikan satu persatu, mungkin tanggung-tanggungjawab yang terlalu banyak, mungkin kita tak boleh menyelesaikan satu persatu, dan mungkin juga menjadikan satu perkara yang boleh macam kita jadi satu orang yang macam nyanyuk juga, tapi dia macam blank lah orang kata. Banyak sangat dia akan menjadikan kita mungkin lalai dalam sesuatu tu juga adalah punca sebagai nyanyuk juga. Jadi saya minta doktor beri sikit keterangan pandangan doktor supaya dapat saya pengetahuan itu. Terima kasih Encik Kusrani. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan ambil pemanggil seterusnya dari Sabah, Nazim. Hello. Macam mana dok, saya boleh bertanya satu soalan? Ya, silakan. Macam mana kalau macam tekanan ni terlampau macam selalu tekanan macam tak terkawal? Ya, Encik Nazim. Jelaskan pada saya macam ubat terkawal ni macam selalu hilang ingatan sebenarnya Nazim. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Lebih kurang jugalah ni soalan tadi pertama dengan yang kedua, panggil kedua ni. Akan banyak sangat tekanan boleh menyebabkan kita macam hilang ingatan sekejap. Okey, terima kasih kepada yang memanggil. Ya, kalau seseorang itu ada tekanan, stres, ia menyebabkan kita punya konsentrasi tu yang terjejas. Bila kita tak ada konsentrasi, kita tak ada fokus, kita tak dapat nak retain maklumat, kita tak dapat nak menyimpan maklumat, dan itu menyebabkan kita lupa, tapi itu bukan demensia. Itu bukan demensia. Macam Zul cakap tadi itulah, blank sekejap. Itu bukan demensia. Itu bukan demensia. Adakah itu tanda-tanda awal yang kita akan mendapat demensia ketika hari tua, ataupun itu kadang-kadang mungkin terlalu penat saja ke, macam mana tu? Itu mungkin merupakan stres pada ketika itulah, dan kita kalau boleh carilah jalan macam mana untuk kita kendalikan stres kita tu. Satu lagi keadaan kalau macam sebelum ni mungkin masa muda ingat je semua benda, boleh ingat nama orang, boleh ingat ni apa semua, tapi bila mungkin faktor dah berumur sedikit kan, rasa macam tak boleh nak ingat nama orang, tak ingat nombor telefon, memang sekarang ni memang orang tak ingat dah. Jadi adakah itu merupakan satu faktor ke arah demensia? Tanda-tanda awal ni lah kita tak ingat sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Tapi kalau tidak sampai menjejaskan kita punya aktiviti harian, itu bukan demensia lagi lah. Tetapi kita ada sesuatu yang kita panggil subjective memory impairment. Subjective memory impairment yang macam tak ingat mana letak kunci, tak ingat nama-nama orang, semakin pelupa lah. Itu subjektif lah. Dan itu kalau macam semakin lama kan, mungkin akan menjurus ke arah cognitive impairment, belum lagi lah kepada demensia. Sebab demensia ni, nak kata seorang tu demensia, dia memerlukan banyak lagi kriteria, dan ianya sehingga menjejaskan aktiviti harian, menjejaskan perhubungan dengan orang lain. Itu barulah kita katakan mungkin sudah ada demensia lah. Sampai lupa ambil anak dari sekolah barangkali kan. Jadi tadi doktor dah pun bercakap mengenai tanda-tanda awal. Ada tak cara untuk kita sentiasa mengaktifkan otak dan juga sentiasa memastikan bahawa insya-Allah lah sampai ke hujung nyawa kita tidak akan mengalami nyanyuk dan ingatan tu masih kuat lagi tu. Kita ada cara macam mana untuk mengelakkan lah tapi kita pun tak pasti siapa yang boleh kena, siapa yang tak boleh kena. Tapi ada cara macam mana kita nak prevent, kita panggil contoh kita amalkan cara hidup yang sihat. Nombor satu, itu yang penting. Orang kata apa yang bagus untuk jantung kita, bagus untuk otak kita. Macam pemakanan yang sihat, exercise walaupun
ada sedikit saja evidence lah, bukti menunjukkan kalau kita buat regular exercise boleh mengelakkan demensia, tetapi ianya praktis yang bagus. Dan yang paling bagus adalah apa-apa aktiviti yang boleh stimulate kita punya otak. Macam aktiviti bercakap, rekreasi pun adalah Membahas. satu. Ya, betul. Sudoku. Yes, sudoku. Kalau kita banyak baca, banyak menulis ya, itu memang bagus. Mental stimulating lah aktiviti yang merangsang otak kita di peringkat awal ni lah, bagus. Ianya boleh mengelakkan daripada dapat penyakit ini. Baik, dari segi pemakanan, contohnya sekarang ni adalah vitamin-vitamin apa HQ lah, apa benda QQ semua, macam-macam Q banyak ni. Jadi adakah ini semua boleh mengekang masalah ni? Okey. Kalau kita nak ambil itu tak salah. Tapi kita tengok kajian-kajian dilakukan, macam vitamin tambahan lah, macam ginkgo ke atau vitamin E ke omega ke, ianya tak ada evidence yang ianya boleh mengubat demensia. Tapi kalau kita nak ambil sebagai sampingan untuk mengelakkan daripada masalah lupa-lupa tu, terpulang lah. Boleh lah maksudnya. Boleh nak ambil. Kita nak bercakap mengenai angka. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami berapa agaknya kes-kes yang dilaporkan pesakit-pesakit yang mengalami demensia ni sepanjang tahun lepas, atau barangkali adakah ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang mengalami nyanyuk ni? Kita tak ada angka statistik yang actual lah ya. Tapi kalau kita boleh ambil 5% daripada orang yang berumur 60 ke atas, kemungkinan besar ada demensia. So kita kena, katalah kita buat statistik satu tempat tu, berapa ribu yang ada, so 5% daripada 60 ke atas kemungkinan ada demensia. Tapi yang datang kepada kita di klinik di hospital mungkin segerintir saja. Sebabnya mereka itulah dia punya tanggapannya, ini adalah proses penuaan yang biasa. Baik, kita ada pemanggil terakhir kita, Cik Ahmad dari Johor. Hello Cik Ahmad, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan soalan Cik Ahmad. Bagi Malaysia, saya nak lupa bertanya dengan doktor berhubung dengan apa yang dibincang sekarang ini, penyakit demensia. Saya macam mana kaedah doktor untuk kita cuba membantu kaedah penyakit ini ataupun ada suplemen vitamin ke yang boleh sesuai untuk dia. Saya sudah refer masalah ini kepada Hospital Kuala Lumpur dan pemeriksaan darah semua sudah dilakukan, tetapi doktor kata ada penyakit. Tapi dari pengamatan saya dapati dia memang ada something to do with the neuro rasa saya, sebab kadang-kadang dia lambat menangkap apa yang kita cakap dan tidak balas dia lambat. Jadi saya rasa mesti ada sesuatu yang tidak kena pada otak dia. Tapi dia boleh belajar, tapi itulah tak dah sampai ke U pun dia dah tak boleh catch up. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad. Baik, terima kasih Encik Ahmad. Macam mana tu doktor? Masalah yang macam Cik Ahmad katakan tadi tu, mungkin agak kita kena tahulah lebih lanjut ya, apa sejarahnya, kita kena historinya daripada awal yang menyebabkan lambat tu, mungkin ada injury ke kecederaan di otak kita tak tahu apa sebenarnya. Tapi macam saya cakap tadilah, kalau suplemen tu kita boleh bagi, tapi kalau nak dikatakan kajian yang membuktikan suplemen ni boleh merawat, itu setakat ni tak ada lagi. Tapi yang penting kalau ada berdepan dengan gejala ataupun ada sebarang masalah dengan ingatan dan sebagainya, bolehlah berjumpa dengan doktor. Kita galakkan, kenali tanda-tanda awal yang saya cakap tadi, dan silalah bawa kepada hospital, kepada doktor untuk consultation di hospital-hospital yang berdekatan. Terima kasih banyak-banyak Dr. Saila.